Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi. Okay, semua dah sarapan ke belum? Okay, semua pagi ni. Okay, pukul 10.30 pagi sekarang ni Pukul 10.30 pagi. Pukul 11 pagi sekarang ni. Okay, kita masuk kelas sesi yang kedua. Okay, untuk bahasa Arab. Kali ni sesi yang kedua lah saya dengan kelas kamu. Okey, tajuk hari ni, tajuk yang lepas kita belajar tentang af'alul khamsah kan? Okey, tajuk hari ni kita belajar tentang maf'ul mutlaq. Okey, maf'ul mutlaq. Okey, sebelum ni kita pernah dengar tentang maf'ul kan? Okey, tapi yang kita pernah dengar adalah tajuk maf'ulun bihi. Tajuk maf'ulun bihi iaitu kita membaris ataskan pada tempat-tempat yang menjadi mangsa. Menjadi mangsa keadaan. So daripada objek tu menjadi mangsa dia, so dialah akan berbaris atas. Jadi sekarang ni kita belajar pula tentang maf'ul mutlaq. Okey, apa dia maf'ul mutlaq? Okey. Kalau bagi ustazah senang nak cakap maf'ul mutlaq ni adalah pengulangan fi'il. Dekat depan ni ada fi'il kan? Okey, pengulangan fi'il yang dekat depan ni pada akhir ayat. Pada akhir ayat sesuatu jumlah. So dia akan ulang semula. Kalau macam ni dia akan ulang. Daraba ni dia akan ulang di akhir ayat. Daraba Muhammadun al-qitta darban. So darban ni yang menjadi maf'ul mutlaq. Okay, kita juga kena tahu bila mana kita menyebut pasal maf'ul. Kita sebut sahaja pasal maf'ul, mestilah dia itu dalam keadaan mansub. Okey, apa dia dalam keadaan mansub? Okey, mansub dia ada beberapa tanda. Okey, ada beberapa tanda. Antara tanda dia yang paling jelas sekali adalah baris atas. Nah, ni baris atas tanda dia. Okey, baris atas. Okey, atau lagi dia ada tanda dia adalah ya. Tanda dia adalah ya. Okey, sebelum ya ni, ya yang mati ni, sebelum ya yang mati ini berbaris atas. Okey, berbaris atas. Ini adalah untuk musanna. Okey, ni adalah untuk musanna. Okey, dan yang kemudiannya ada juga dia punya tanda, iaitu ya juga, ya yang mati, tetapi sebelumnya berbaris bawah. Okey, sebelum berbaris bawah, yang ini adalah untuk jamak. Okey. So dekat sini kita akan tahu tentang maf'ul mutlaq lah. Tetapi kebiasaannya kalau mana-mana maf'ul mutlaq untuk i'rab dalam SPM, kebiasaannya dia akan letak yang ni lah. Untuk yang ni dia punya baris atas untuk mansub. Okey, maf'ul mutlaq ni pun tajuk dia agak ringkas sahaja, tak mendalam sangat. Jadinya kita senang nak mengecam ataupun nak buat pengecaman tentang maf'ul mutlaq bila mana kita nampak adanya maf'ul mutlaq dekat belakang ni merupakan ulangan kepada fi'il yang berada di depan ni. Daraba Muhammadun al-qitta darban. Darban. Darban ini mesti wajib berbaris atas. Okey, dan dia adalah pengulangan daripada fi'il yang dekat depan ni. Okey. Kemudian kita berpindah kepada anwa' maf'ul mutlaq. Jenis-jenis maf'ul mutlaq. Jenis-jenis. Dia ada anwa' dekat atas ni. Anwa'ul maf'ul mutlaq. Okey, dia ada jenis-jenis maf'ul mutlaq. Okey, so jenis-jenis maf'ul mutlaq ni ada tiga. Ada tiga. Yang pertama muakkad lil fi'li, yang kedua mubayyinan lin naw'i, yang nombor tiga mubayyinan lil adad. Okey. Yang pertama, kalau muakkadun lil fi'li maksudnya dia menjadi penguat. Muakkad maksudnya penguat kepada fi'il. Penguat kepada fi'il. Contohnya daraba Zaidun al-baba darban. Darban. Okey. Zaid memukul pintu itu darban, dengan betul-betul pukul. Betul-betul pukul. Darban. So yang inilah
Tak nampak sangat warna merahnya. So ada tanda warna merah tu. Okey. Darban ni lah yang menjadi dia punya maf'ul mutlak. Jadi maf'ul mutlak dia. Okey. Kemudian kedua adalah mubayyinan lin-naw'i. Mubayyinan lin-naw'i ni pula maksudnya dia menjelaskan ataupun menerangkan tentang nau' dia tadi, menjelaskan tentang keadaan dia tadi. Contohnya daraba Zaidun al-baba, Zaid memukul pintu tersebut darban qawiyan. Darban qawiyan. Okey, bila mana kita nampak dia darban sama dengan sini kan. Okey, tapi dia ada perkataan qawiyan, pukul yang dengan kuat. Pukul pintu tu dengan kuat. So, mana dia maf'ul mutlak dia? Maf'ul mutlak dia hanyalah perkataan darban sahaja. Qawiyan ni adalah dia punya mubayyinan lin-naw'i, untuk menerangkan nau' tersebut. Okey. Yang ketiga pula adalah mubayyinan lil adad. Mubayyinan lil adad maksudnya dia menjelaskan tentang bilangan. Tentang bilangan. Contohnya daraba Zaidun al-baba darbataini. Darbataini. Zaid memukul pintu itu darbataini maksudnya 2 kali pukulan. 2 kali pukulan. Maka bila mana dia kata 2 kali pukulan, okey, dia ada item nombor, dia ada tersiratnya item nombor dekat dalam ni. Okey, tu sebab macam Ustazah kata tadi yang pertama, okey, yang ni kenapa kita katakan dia ini tanda bagi mansub ni adalah ya. Bagi musanna kan, musanna ni maksud dia 2 kan. Okey, adalah ya dan sebelumnya berbaris atas. Okey, sebelumnya berbaris atas. Okey. So sebab keadaan dia mungkin akan bertukar menjadi begini, darbataini, menjadi darbataini. Ini adalah 2 kali pukulan. Bila mana 2 kali pukulan, dia menggunakan ya sebagai tanda dia. Okey, menggunakan ya sebagai tanda dia dan baris atas sebelum ya yang mati ni. Okey, jadilah darbataini 2 kali pukulan. Kerana apa 2 kali ni? Kerana dia duduk dalam mubayyinan lil adad, bermaksud dia menerangkan tentang bilangan. Okey, secara keseluruhannya, okey, bila mana kita jumpa sahaja maf'ul mutlak ni, bila saja jumpa maf'ul mutlak ni, dia mestilah kita katakan dia dalam keadaan mansub. Macam saya cakap tadi yang mula-mula kan, maf'ul mutlak mesti dalam keadaan mansub. Okey, kemudian kalau kita nak i'rab dia, barulah kita letak dia punya tanda sama ada okey baris atas ataupun ya, sebelumnya baris atas ataupun sebelumnya ataupun ya juga bagi jamak. Okey, bagi jamak. Okey. So ini adalah maf'ul mutlak. Yang pertama, nau' dia adalah muakkidun lil fi'li, mubayyinun lin naw'i, mubayyinan lil adad. Okey. Dia senang sahaja kalau kita nak bezakan. Okey, macam mana kita nak bezakan? Kalau dalam ayat ni macam mana nak bezakan di antara muakkidun lil fi'li, mubayyinun lin naw'i dan mubayyinan lil adad? Okey, yang pertama muakkidun lil fi'li, kalau kita tengok dia ada ulang kan. Okey, dia ulang fi'il yang pertama ni. Dia ulang fi'il yang pertama ni sampai ulangan dia darban ni dia titik, maksudnya dia tidak ada apa-apa penambahan lagi dekat situ. So bila tak ada apa-apa lagi penambahan kat situ, maka dia kata dia adalah muakkad lil fi'li. Dia muakkad yang menguatkan fi'il tadi. Kalau kita nak tengok dalam ayat, adanya darban ni, ada je darban dan belakang dia tak ada tambah-tambah lagi. Tak ada lagi penerangan, maka dia dikira sebagai muakkad lil fi'li. Okey. Dan yang kedua pula mubayyinan lin naw'i. Okey, dia nak jelaskan tentang nau' tadi. Okey, mana nau' dia? Okey, mubayyinan lin naw'i, mana nau' dia? Nau' dia tadi adalah darban ni tadi kan, fi'il yang dia ulang ni tadi, daraba Zaidun al-baba darban. Dia nak menjelaskan tentang darban ni.
dalam darban ni ada qawiyan. Darban qawiyan maksudnya satu pukulan yang sangat kuat. So jadilah dekat sini mubayyinan linnawi kerana qawiyan ini menjelaskan tentang darban. Qawiyan ini menjelaskan tentang darban. Tetapi dalam skema jawapan, macam mana kita nak jawab? Kalau dia tanya macam ni, dia tanya mana dia maf'ul mutlak, kita jawab darban sahaja. Tidak perlu tulis darban qawiyan. Okey? Dan yang ketiga pula. Okey, yang ketiga adalah mubayyinan lil adad. Okey, mubayyinan lil adad. Okey. Mubayyinan lil adad ni dia menerangkan tentang bilangan. Okey, tentang bilangan. Okey, kadang-kadang kat belakang ni selain daripada darabatain ni, kadang-kadang dia ada 3, 4, 5. Okey. So bila adanya bilangan sahaja, dia akan jadi mubayyinan lil adad. Okey, boleh faham? Okey, kemudian kita terus kepada i'rab maf'ul mutlaq. Okey, i'rab maf'ul mutlaq ni dia ada satu je i'rab dia. Okey, contohnya daraba Zaidun al-baba darban. Okey, kita nak i'rab darban ni kan. So darban ini dia mestilah dalam keadaan kita i'rab dia mauqi' dia adalah maf'ul mutlaq. Okey, kemudian dia punya hukum dia adalah mansub dan dia punya tanda dia adalah alamat dia adalah fathah. So bila nak i'rab tu kita kena ingatlah kita kena buat dekat tepi tu kan. Okey, ada kolom tu. Okey, ada 3 kolom. Okey, yang pertama adalah kita tulis kat situ mauqi' dia. Macam mana orang dulu ni mauqi' dia. Kemudian ada hukum dia. Kemudian ada dia punya alamat. Okey, ada dia punya alamat. Okey, mauqi' dia adalah maf'ul mutlaq. Okey, maf'ul mutlaq. Okey, kemudian hukum dia adalah mansub. Okey, dan dia punya alamat adalah fathah. Okey, kalau macam tadi ada yang kita baca darabatain kan. Okey, darabatain. Kalau darabatain tu, okey ni tadi untuk darban kan. Okey, untuk darban. Kalau darabatain yang ada adat dekat belakang dia tu, kita tetap letakkan dia adalah maf'ul mutlaq mansub bil ya. Bil ya. Sebab apa dia darabatain? Okey, darabatain dia ada ta dengan ta dengan ya dekat sini. Jadi darabataini. So darabataini ni dia kena ada dia punya alamat dia adalah ya. Tapi mauqi' dan mansub dia adalah benda yang sama, iaitu maf'ul mutlaq mansub bil ya. Okey, kalau dah habis tengok penerangan ustazah tadi, okey, bolehlah buat nota. Okey, buat nota maf'ul mutlaq ni. Okey, mansub ini dia punya contoh. Daraba Muhammad al-qitta darban. Okey, serta boleh juga tulis dekat tepi dia tentang dia punya alamat ataupun dia punya tanda. Tanda dia baris atas, ya sebelumnya baris atas ataupun ya sebelumnya baris bawah untuk jamak. Okey, kemudian boleh juga buat nota yang kedua tentang anwa'ul maf'ul mutlaq. Okey, anwa' yang pertama muakkad lil fi'li, mubayyinan lin naw'i dan mubayyinan lil adad. Okey, ini juga ada dalam nota ringkas yang ustazah bagi sebelum ni. Okey. Dan kemudian boleh juga buat tentang i'rab maf'ul mutlaq. I'rab maf'ul mutlaq ni popular juga popular juga masuk. Okey, yang ni adalah i'rab maf'ul mutlaq daraba Zaidun al-baba darban. So kita nak i'rab yang darban ni. Okey, darban maf'ul mutlaq mansub bil fathah. Okey. So boleh juga buat dalam kotak 3 segi macam ni supaya lebih faham. Okey. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.